أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah hari ini majlis terakhir lah bagi kita untuk pembacaan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habshi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk hari ini bab tasawuf daripada kitab Risalah Jami'ah. Tasawuf ataupun tazkiyah ataupun bab akhlak, semuanya muraknya adalah sama, berkaitan dengan hal ehwal hati kita. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حفظ القلب من المعاصي, menjaga hati daripada maksiat. Di penjagaan hati terhadap maksiat terbahagi pada dua. Di sana ada maksiat anggota badan dan di sana ada maksiat bagi hati. Maksiat anggota badan tidak akan dapat terjaga, maksiat hati tidak akan terdapat dijaga, melainkan jaga dulu maksiat anggota badan. Selepas kita jaga maksiat anggota badan, barulah kita menjaga maksiat hati. Maksiat anggota badan ni mana? Maksiat kaki, maksiat tangan, maksiat mulut. Daripada maksiat ni akan terjaga pula. Bila kita jaga maksiat anggota badan, akan terjaga pula maksiat hati. Maksiat hati. Dan kita kena ingat, hati adalah tempat pandang Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Taala tak pandang pada rupa paras kamu. Allah Taala tak pandang pada harta-harta kamu, tapi yang Allah Taala pandang daripada diri kamu adalah hati dan juga usaha kamu. Sebab tu, kalaulah kita ni tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam kita boleh cuci muka kita, sedangkan muka ni tempat pandang Allah, terlebih utama untuk kita menyucikan hati, yang mana hati ini tempat pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka ni tempat pandang makhluk, tempat pandang manusia, terlebih utama untuk kita bersihkan hati kerana ia tempat pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hifzul qalbi, dan menjaga hati, minal ma'asi, daripada maksiat, wajibun ala kulli muslimin, wajib ke atas semua orang yang Islam. Wa kadza hifzul a'dha'is sab'ah, dan begitulah juga menjaga setiap anggota yang tujuh. Di mana anggota yang tujuh? Iaitu mulut, telinga, kaki, tangan, mata, perut, faraj. Tujuh. Kayak dia akan sebut lagi. Apa dia tujuh anggota? Fardu ainin ala kulli muslimin, menjadi satu kewajipan bagi semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin ma'asil qalbi, dan daripada maksiat hati. Ini nak sebut antara sebahagian daripada maksiat hati. Asyakku fillahi ta'ala, syak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syak di sini sama ada syak tentang kewujudan, syak tentang kewujudan Allah, ataupun syak tentang keesaan Allah, syak tentang kekuasaan Allah. Semuanya adalah satu maksiat yang paling besar dalam hati. Namun di sana kita kena bezakan di antara syak dengan lintasan. Kadang-kadang syaitan dia menjadikan tubuh hati kita adalah serangan utama dia. Maka dia menjadikan di hati kita ni ada lintasan-lintasan untuk berfikir tentang
apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berfikir tentang Allah, berfikir tentang bagaimana Allah ni guana-guana, sedangkan Allah Taala larang. Maka ketika mana tubik lintasan itu, Nabi SAW ajar kita dalam hadis. Nabi kata, syaitan ni akan datang pada kamu, fayaqul man khalaqa kaza, man khalaqa kaza, man khalaqa kaza, hatta yaqul man khalaqa rabbak. Mula-mula dia tanya siapa cipta ni. Dia mari litah dalam hati. Litah. Siapalah dia akan litah? Siapa yang cipta Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi sebut, wa idza balaghu falyasta'iz billah walyantahi. Apabila sampai situ, maka isti'azah, mengucapkanlah a'udzubillahi minasyaitanirrajim, walyantahi, dan berhentilah. Dalam hadis lain Nabi sebut, faman wajada min zalika syai'an, maka Nabi kata siapa ada gitu dalam hati dia, maka katalah Nabi kata falyaqul amantu billah, aku beriman pada Allah. Sebab tu ulama kata kesimpulan, apabila datang ke dalam hati kita sesuatu lintasan yang tidak baik, yang mana boleh menggugat akidah kita, maka lakukanlah 3 perkara. Apa 3 perkara? Pertama, isti'azah, auzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian sebut amantu billah. Yang ketiga, tak berhenti situ saja, kena berhenti daripada fikir, alihkan pemikiran kita terhadap benda lain. Baik. Kadang-kadang dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setan ni akan buat lintasan-lintasan begini bagi orang yang ada iman di dalam hatinya. Dan antara sikap orang beriman tu, apabila timbul lintasan itu, hatinya merasa resah dan takut untuk mengeluarkannya. Dan ni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti dihadapi oleh sebahagian manusia. Wal amnu bil makrillah, dan merasa selamat daripada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa selamat daripada perancangan Allah. Merasa selamat daripada perancangan Allah ini merupakan salah satu maksiat hati. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Tidaklah yang berasa aman daripada perancangan Allah ini, melainkan orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi. Muslimat, kita kena faham apa maksud tidak merasa aman dengan perancangan Allah, merasa aman dengan kehendak Allah. Maksud di sini, bila dia beramal, dia belajar, dia beramal banyak dah, dia belajar banyak dah, seolah-olah timbul dalam hati dia, cukup dah amalan aku ni, insya-Allah aku ni syurga dah kok, insya-Allah di padang mahsyar aku selamat dah kok. Merasa aman, maka menyebabkan orang yang merasa aman di sini, merasa aman dengan ketaatan dia yang banyak, dengan ihsan dalam ibadah dia ni, menyebabkan dia akan berasa sambil lewa dalam ibadah, tidak akan memperbaiki, tidak akan menjaga amalan-amalan dia. Jelas. Wal qunutu min rahmatillah ta'ala, dan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala larang kita daripada berputus asa daripada rahmat Allah. Allah kata, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Setiap apa yang Allah Taala aturkan, Allah Taala beri kepada kita adalah yang terbaik untuk kita, insya-Allah Taala. Baik. Wattakabburu ala ibadillahi ta'ala, dan juga takabbur terhadap hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna takabbur? Takabbur iaitu merasa diri lebih dan memandang lekeh pada orang lain. Itu panggil takabbur. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna Allah la yuhibbul mustakbirin. Inna Allah la yuhibbul mustakbirin. Allah Ta'ala tak suka orang yang takabbur. Allah. Dan dalam hadis lain, Nabi sebut, Ar-rida'a al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani
Siapa hak ambil daripada aku, siapa hak ambil daripada aku, maka aku janjikannya neraka, fala ubali, dan aku tidak peduli. Masya-Allah. Hak ni satu amaran yang keras daripada hadis kursi. Sebab tu takabur sifat bagi Allah. Adapun bagi kita hamba, tidak selayaknya ada timbul perasaan takabur. Iaitu apa? Merasakan diri lebih dan pandang lekeh, pandang hina terhadap orang lain. Kita pandang sikit pada orang, kita pandang lekeh kepada orang hak dak lambat faham. Allah Ta'ala bagi kita derah faham. Orang ni Allah Ta'ala bagi lambat faham. Kita pun pandang lekeh, pandang hina. Hak ni dipanggil takabur. Ingat, ilmu tidak akan duduk dalam diri orang yang takabur. Warriya'u, dan riyak. Riyak ni dinamakan oleh Nabi SAW sebagai syirik asghar ataupun syirik khafi. Apa itu riyak? Riyak ni amalan kita buat sesuatu amalan untuk diperlihatkan kepada manusia. Kita perlihatkan kepada manusia dengan tujuan untuk mendapat kedudukan di hati dia, ataupun mendapat kedudukan di pujian di lidah dia, ataupun mendapat sesuatu harta daripada dia. 3 ulama kata. Riyak ni iaitu kita melakukan sesuatu kebaikan dengan niat untuk mendapat pandangan daripada manusia, supaya mendapat kedudukan di hati, ataupun kedudukan di lidahnya, ataupun daripada hartanya. Wal ujbu, dan juga ujub. Ujub ni benda ujub. Ujub ni syok sendiri, rasa diri lebih. Adapun takabur ni pandang orang lain hina, pelekeh orang lain. Adapun ujub ni ia syok sendiri tanpa kait dengan orang lain. Tapi ala kuliah semuanya adalah dosa. Bi ta'atillahi ta'ala wal hasadu, dan juga hasad deki. Hasad deki adalah antara perkara yang menjadi salah satu daripada dosa besar. Wal hiqdu, dan juga kebencian ala ibadillah, di atas hamba Allah Subhanahu wa taala. Hasad deki, apa maksud hasad deki? Hasad deki ni gini. Hasad deki ni disebut dah. Wal ma'nal hasadi, dan juga makna hasad. Karahiyatul ni'mati 'alal muslimi wastisqaluha. Merasa benci di atas nikmat terhadap orang Islam, dan merasa berat hati padanya pada nikmat. Dan kalau sebahagian kitab dia tambah lagi, bercita-cita supaya hilang nikmat tadi daripada orang Islam tadi. Ni adalah hasad deki. Hasad deki adalah salah satu yang dilarang oleh Islam. Kita orang belajar agama, penuntut ilmu, kena jaga molek daripada sifat-sifat yang tercela ni. Cuma ulama kata di sana ada dipanggil ghibtah. Ghibtah hak tu tak larang, hak tu tak ada masalah. Ghibtah ni benda ghibtah. Ghibtah ni diharuskan pada mana? Iaitu pada 2 tempat. Pertama, orang kaya yang banyak menginfakkan hartanya fi sabilillah. Yang kedua, orang alim, orang yang berilmu, yang beramal dan juga mengajar. 2 orang ni kita boleh ghibtah, kita boleh cemburu dengan dia. Boleh cemburu dengan dia kerana hak ni kebaikan. Adapun selain daripadanya merupakan adalah sifat yang tidak baik. Bila kawan kita boleh nikmat, timbul rasa tak suka dalam hati kita dan minta supaya hilang nikmat tadi. Allahu Akbar. Wa minha, dan daripadanya, israru ala ma'siyatillah, berterusang dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterusang dalam melakukan maksiat sekiranya tadi akan mengundang bala dan bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dosa tadi dosa kecil, maka akan menjadikan orang itu orang fasik. Kalaulah dia melakukan dosa besar, maka masya-Allah dia telah membawa bencana dalam hidupnya. Wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala, dan kedekut pada barang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya daripada zakat ataupun daripada nafkah
Hak ni adalah perkara-perkara yang bakhil, dipanggil bakhil. Bakhil terhadap barang yang menjadi kewajipan ke atas dia. Wa su'uzan billah, dan juga su'uzan, sangka buruk terhadap Allah, wa bi khalqillah, dan juga kepada makhluk Allah. Meletakkan sangka buruk pada hamba Allah, ini adalah salah satu daripada sifat-sifat yang buruk yang perlu kita jaga. Wa tasghiru lima 'azzama Allah, dan juga memandang kecil kepada barang yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh daripada min ta'atin au maksiatin, daripada ketaatan satu benda yang besar di sisi Allah kita pandang remeh. Au maksiatin, ataupun daripada maksiat. Maksiat ni bagi dua, maksiat besar, maksiat kecil. Dosa kecil boleh jadi besar apabila kita lakukan secara berterusan, ataupun kita memandang dosa tadi sebagai kecil. Kita pandang leka, dosa kecil tak apa kita buat. Maka hak tu boleh jadi dosa besar. Ini kata para ulama. Au Qur'anin, ataupun Quran. Sebab tu baca Quran kena baca sokmo. Baca Quran jangan kita pandang lekeh terhadap bacaan Quran. Walaupun kadang-kadang bacaan Quran tadi bacaan yang ringkas, ayat kursi, 3 ku. Kerana apa? Kerana di sana apa yang diberi pandang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ilmin, ataupun ilmu, menuntut ilmu, benda yang dipandang besar oleh Allah, yang dibesarkan oleh Allah, jangan kita pandang kecil. Benda kau belajar mau cuti-cuti belajar kau tidur hak ni kita memperlekehkan apa yang dibesarkan oleh Allah. Ni maksiat hati. Au jannatin au narin, ataupun syurga ataupun neraka. Ni satu nyakit orang learning, tasawuf hakikat tinggi dakwah. Ni benda ni amalan-amalan kerja syurga ni. Kita amalan kerja Allah. Aduh. Ni dipanggil, orang tak faham. Syurga ni adalah benda yang besar di sisi Allah. Syurga ni adalah benda yang besar di sisi Allah. Apa yang bukan besar di sisi Allah, benda yang dibesarkan oleh Allah. Benda yang dibesarkan oleh Allah. Banyak dalam hadis-hadis Nabi sebut. Maka tidak sepatutnya apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita kecilkan. Faham? Au narin, ataupun neraka. Wa kullu zalika, dan daripada semua demikian itu tu, minal ma'asi, daripada maksiat, wal khaba'is, dan daripada perkara yang keji, al muhlikat, yang membinasakan. Bal ba'du zalika, bahkan sebahagian daripada yang demikian tadi tu, mimma yudkhilu fil kufri, yang memasukkan kepada kufur. Contoh syok kewujudan Allah apa semua. Wal'iyazu billahi ta'ala minan dhalika, kita berlindung daripada Allah dengan perkara yang demikian itu. Min ta'atil qalbi, daripada ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi, daripada ketaatan hati itu, al-imanu billah, beriman pada Allah. Wal yaqinu, dan yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlasu, dan keikhlasan. Wat tawaddu'u, dan juga tawaddu'. Wan nasihatu lil muslimin, dan nasihat pada orang Islam. Nabi sebut dalam hadis, ad-dinun nasihah. Agama ni adalah nasihat. Apa itu nasihat? Iradatul khair li ghair. Menghendaki perkara baik bagi selain daripadanya. Maksud apa? Dia pergi cakap dengan seseorang dengan mengharapkan kebaikan pada orang tadi, itu dipanggil nasihat. Tengok kawan kita jauh, kita pun pergi cakap dengan niat supaya dia ni kembali semula kepada kebaikan. Kita pergi cakap, sedarkan dia dengan niat nak kebaikan pada dia. Maka itu dipanggil nasihat. Iradatul khair li ghair. Wasakha, dan juga bermurah hati. Bermurah hati ni iaitu kita memberikan harta kita pada tempat yang harus. Kalau beri tempat yang wajib, hak tu tak timbullah bermurah hati. Sebab memang benda barang wajib. Benda hak harus bagi kita, benda hak sunat bagi kita, kita beri. Maka hak itulah dipanggil murah hati. Wal husnuz zanni, dan juga sangka baik. Sama ada sangka baik pada Allah
ataupun sangka baik pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis qudsi, ana indi zanni abdi bi, aku di sisi sangkaan hamba-Ku. Wa ta'zimu sya'airillah, dan mentazimkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wasyukru ala ni'amillah, dan bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Macam apa nikmat Allah tadi tu? Nikmat Allah ni terlalu banyak. Sebab tu manusia yang hebat adalah manusia yang sentiasa mengucapkan syukur dan menggunakan setiap apa yang ada pada dirinya untuk kembali pada Allah. Sebab syukur bukan hanya semata-mata ucapan alhamdulillah, tapi syukur adalah kita menggunakan segala nikmat Allah untuk kembali kepada Allah. Itu panggil syukur. Dan nikmat Allah ni terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu membilang-bilang akan nikmat Allah, la tuhsuha, maka kamu tidak akan mampu untuk mengiranya. Antara nikmat Allah besar pada kita ni benda Islam. Dengan Islam kita selamat di dunia, dengan Islam kita selamat di hari akhirat. Yang mana sepatutnya nikmat ini kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ah, dan juga taat. Wasairin ni'am, dan juga sekalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala beri kepada kita. Wasabru 'alal bala, dan sabar di atas bala Allah Subhanahu wa taala. Macam bala macam mana? Mislul marak, seperti marak, seperti sakit. Wal mihan, dan juga mihnah-mihnah, bala-bala. Wal mautil ahibbah, dan juga kematian orang yang disayangi. Wa faqdil mal, dan juga kehilangan harta. Wa tasullutin nas, dan juga genggaman kuasa manusia. Maksudnya kekerasan manusia terhadap kita menggunakan kuasa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah tu, juzuk kedua, saat ni ayat atas. Allah Ta'ala akan uji kamu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Akhir tu Allah Ta'ala sebut benda, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, beri berita gembira kepada orang yang sabar. Sebab tu sabar kita dalam ujian Allah adalah satu perkara yang cukup besar. Wasabru 'ala ta'ah, dan sabar dalam melakukan taat kepada Allah. Nak melakukan taat bukan mudah. Awak learning subuh kau awal, kat pukul 3 learning subuh. Jangan nak kat pukul 4, pukul 3, kat 3 lebih, kat pukul 4. Allah, bukan mudah nak bangun. Ujian dalam melakukan taat kepada Allah. Wasabru 'anil ma'asi, dan sabar di atas maksiat. Hari ni masya-Allah, maksiat orang boleh buat dalam hisab aja. Sabar. Maka ni sebenarnya nak khabar kesimpulan terhadap sabar. Ibn Abbas kata sabar ni ada 3. Sabar daripada bala, sabar atas taat, sabar atas maksiat. Wasiqatu birrizqillah, dan juga siqah, yakin dengan rezeki daripada Allah. Yakin dengan rezeki daripada Allah tidaklah menghalang daripada kita ni melakukan usaha dalam buat kerja atas muka dunia ni. Bukan makna bila kita ni yakin dengan rezeki Allah, maka menyebabkan kita duduk relax je di rumah tanpa kita melakukan apa-apa usaha. Faham? Wa baghdud dunya, dan juga benci terhadap dunia. Maksud benci terhadap dunia iaitu tidak meletakkan dunia di dalam hati. Apa maksud tidak meletakkan dunia dalam hati? Memiliki kekayaan tidak menjadi masalah. Ramai sahabat Nabi yang kaya. Bahkan Nabi tidak larang sahabat-sahabat berniaga mencari harta dunia. Nabi larang kita meletak harta dalam diri. Yang ni apa? Merasa berat untuk mengulurkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menandakan hati kita sudah terisi dengan dunia. Wa adawatun nafsi wasyaitan, dan bermusuh dengan hawa nafsu dan juga syaitan.
Hawa nafsu kita adalah musuh yang utama Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan juga syaitan, kena bermusuh dengan syaitan. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia musuh bagi kamu yang nyata. Hak ni lah hak iman. Al-Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Ada 4 musuh utama, penghalang utama manusia sampai kepada Allah. Apa dia? Hawa nafsu, syaitan, dunia dan dirinya. Manusia, syaitan, hawa nafsu, dunia dan juga makhluk di sekelilingnya. 4 perkara. 4 ni menghalang manusia sampai kepada Allah. Kena jaga molek. Wa mahabbatu, dan juga antara ketaatan hati tu mahabbatullah, mencintai Allah. Wa rasulihi, dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara alamat kita cinta Nabi ni, alamat kita sayang seseorang, banyak kita menyebut nama seseorang. Sebab itu alamat kita cinta Allah dan cinta Rasul, banyaknya zikir dan selawat kita kepadanya. Wa ahli baitihi, dan juga cinta terhadap ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga Nabi di sini dengan makna ahli bait di sini dengan makna ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'in, dan juga orang yang bertemu dengan sahabat tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Wassalihin, dan orang-orang salih. Sebab tu ulama, mereka ni banyak karang cerita-cerita ulama. Sebab apa? Nak supaya kita cinta pada mereka. Kita cinta terhadap ulama, kita cinta terhadap wali-wali Allah, kita cinta terhadap orang-orang soleh. Walaupun kita ni bukanlah daripada kalangan mereka, tapi kita mencintai mereka. Moga-moga mereka mengenang kita di hari akhirat nanti. Waridha 'anil qalbi, dan redha dengan ketentuan Allah. Allah Ta'ala tetap apa kita ni redha. Tapi kena faham molek, redha bukan bermakna kita tak usaha. Redha tidak menghalang kita usaha. Ada orang bila kena ropok, kena curi, berapa dak buat laporan polis, tak paham beredha. Tidak semestinya orang pergi buat laporan polis tu dak redha. Tak betul cakap gitu. Redha bukan melihat pada kita usaha dak usaha. Redha ni kerja hati, bukan kerja zahir. Sebab tu kena jaga molek. Wattawakkulu alaihi, dan tawakal kepada Allah. Tapi ingat, tawakal selepas daripada kita ni melakukan usaha. Apa maksud tawakal? Yakin dengan setiap ketetapan Allah tu tawakal. Yakin dengan setiap ketentuan Allah tu panggil tawakal. Kita yakin apa Allah Ta'ala beri ke kita ni hak terbaik, maka tu panggil tawakal. Wa ghairu zalika minal wajibat, dan yang selain daripada yang demikian itu daripada al-wajibat, daripada perkara-perkara yang wajib, al-qalbiyah, daripada hati, al-munjiyah, yang beri kejayaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ma'asil jawarih, adapun maksiat anggota badan. Fa ma'asil batni, mula-mula sekali ia cerita dulu tentang maksiat perut. Sebab apa? Sebab perut adalah punca utama bagi rosaknya hati. Kerana perut rosak habis anggota-anggota lain. Sebab tu pengarang kitab kita memulakan perbahasan dia dengan maksiat perut. Apa dia maksiat perut? Mislu akli riba, seperti makan harta riba. Riba jelas Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya riba ini haram. Riba jelas Allah Ta'ala sebut riba ni haram, dan salah satu daripada dosa-dosa yang besar. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala jelas-jelas sebut, allazina ya'kuluna riba la taqumuna illa kama yaqumul ladzi. Panjang ayat dia. Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana berkaitan dengan bab riba. Halang, jelas haram riba.
Siapa yang menghalalkan riba, ialah dia salah faham terhadap Islam. Wasyurbi kulli muskirin, dan minum setiap yang memabukkan. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Allah. Wa akli malil yatim, dan juga makan harta anak yatim. Ni semua salah satu daripada dosa-dosa besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa kullu ma wa kulli ma harrama Allahu minal ma'kulati wal mashrubat, dan juga sekalian daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah daripada makanan-makanan dan minuman. Kita makan semua tu, semuanya menempah kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qalla'ana Allah, telah melaknat Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, akilar riba wa kulla man a'ana ala aklihi, dan Allah dan rasulnya melaknat semua yang makan riba dan semua yang a'ana, yang bersubahat, ala aklihi, pada memakannya. Wa la'ana syaribal khamri, dan Allah Ta'ala melaknat siapa yang minum arak. Wa kullu man a'ana ala syurbiha hatta ba'i'a laha, Allah juga melaknat siapa yang bersubahat pada meminumnya sehingga yang menjualnya sekalipun. Allah. Wa ma'asil lisan, dan juga maksiat lisan. Kita pergi laju-laju dah ni. Tak boleh nak banyak-banyak hurah dah. Orang maklumlah hari ngelah kan. Wa ma'asil lisan, dan juga maksiat lisan. Wa ma'asil lisan kathiratun aidan, dan juga maksiat lidah ini banyak juga. Mislu ghibah, seumpama ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah ni iaitu kita sebut zikruka akhaka bima yakrah. Kita sebut tentang perkara saudara kita dalam keadaan dia tak suka. Ni dia terjemah dah. Wahia, apa itu ghibah? Zikruka akhakal muslim bima yakrahu wa in kunta sadiqan. Kita sebut apa yang saudara se-Islam kita tak suka, sekiranya dia betul. Sebab apa? Sebab disebut dalam hadis, kalaulah Nabi, sahabat tanya, in kana fi akhi ma aqul, sahabat tanya Nabi, kalaulah betul apa yang ada di sisi aku sebut tadi ada di sisi saudaraku, maka Nabi kata, in kana fihi ma taqul faqad irtabtah, maka tunggu pak. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah, maka hak tu lebih teruk, bahattah ni lebih teruk. Pada tarikh muslim sini mengeluarkan kafir. Dia saudara sesama Islam. Orang kita ramai ni main benda. Ustaz, saya bukan nak ngupak, tapi saya cakap benda betul saya. Hak tu ngupak. Kalau tak betul, maka Nabi kata faqad bahattah, maka waktu lebih teruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kata dalam satu syair, Imam Ibnu Abi Syaraf, dia menyeraikan 6 perkara yang tidak dipanggil ngupak. Maksud dia tidak haram. Ngupak ni jelas-jelas dosa, haram. Allah Ta'ala kata, wala yakhtab ba'dukum ba'da. Ghibah asal daripada ghaib, maknanya saudara kita tak ada depan. Kalau saudara kita ada depan, tu tak panggil ghibah, tu panggil mencela, lagi teruk. Sama je pada. Cuma ulama kata ghibah ni asal daripada ghaib, maknanya saudara kita tak ada depan. Tapi dua-dua ada depan, kita ada depan, dua-dua dosa besar. Tapi ulama kata tidak menjadi dosa kita ngupak 6 masalah. Benda yang pertama, kerana kita nak mengadu terhadap kezaliman yang berlaku pada diri kita. Contoh, kena curi, kena rapok. Kita tahu siapa hak curi, siapa rapok kita. Kita pun nak mengadu kepada pihak berkuasa, tiba-tiba perampok mesej, tak baik cerita keburukan saya pada orang lain. Saya tak reda dunia akhirat. Hak ni dak anjing ngupak walaupun dia tak ada. Kata ulama, hukum dia tak ada masalah. Dak anjing ngupak, diharuskan.
Yang kedua, kerana nak memperkenalkan. Contoh, pergi kat kampung seorang tanya, ikhwan ada tak? Ikhwan ada si ikhwan kampung ni ramai. Ikhwan kampung ni ramai. 6 orang ikhwan. Dia kata, guru belaka masalah sekarang ni. Lepas tu, ia pun sebut lah, ikhwan kok gitu-gitu. Dia sebut lah. Kalau ikhwan dengar, ia tak wahi. Baik. Adakah tu dipanggil ngupak? Tak. Sebab nak memperkenalkan. Cuma, syarat dia nak memperkenalkan. Kalau awal-awal sebut ikhwan, kampung tu seorang je ikhwan. Contoh di Irbit ni, sebut ikhwan seorang je. Hak tu tak payahlah kabur lebih-lebih lagi. Hak tu tak perkenal dah. Sebab bukan alamat dia dah. Yang ketiga, ulama kata ngupak hak dibenarkan ni kerana nak beri peringatan. Contoh, ente jangan kawan orang ni. Dah buat apa tak boleh kawan orang ni? Dia nampak baik je. Dah, jangan kau. Tak masalah pun dia tak boleh kawan dia. Dia tu ngisap. Itu sebut. Apa? Kita beri peringatan. Hak tu tak apa. Kita beri peringatan. Contoh, ayah tak boleh anak dia kahwin dengan orang lelaki tu. Dah buat apa ayah payah dengan nak terima pilihan saya ni? Gerang. Dah buat apa payah sangat nak terima pilihan saya ni? Saya pilih yang terbaik. Maka ayah pun kabur sebab ayah tengok ia ni gini. Kalau ia dengar, ia suka tak? Orang ngisap, orang ngeda dadah, orang isap dadah. Kalau orang kabur, ia isap dadah, ia wahi tak? Ia tak wahi. Walaupun ia buat. Tapi kita beri peringatan untuk orang jaga-jaga daripada dia, maka waktu tidak menjadi masalah. Tapi bukan untuk memulau, ni dia kena jaga molek. Yang keempat, boleh kerana nak minta fatwa. Dalam hadis lain, pernah ada seorang sahabat, seorang perempuan, dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni nak nikah, cuma aku ada 2 pilihan. Seorang lelaki ni. Maka ya Rasulullah, aku nak pilih hak mana? Nabi kata, hak ni dia gini. Hak ni dia banyak ambil tongkat tok di atas bahu dia. Kata Nabi, yang terbaik kamu pilih Usamah. Baik, sekarang ni Nabi kabar keburukan. Nabi, dia kata, cuma ulama hurah lah apa maksud letak tongkat atas bahu. Ada ulama kata kerana kuat rotang. Ada ulama kata kerana banyak mengembara. Ni balarah. Ni balarah belaka ni. Maka Nabi kata pilih Usamah. Maka dalam hadis ni Nabi sebut keburukan. Kalau sahabat tadi dengar, dia suka tak? Tak suka. Tapi kerana nak beri peringatan, maka tak ada masalah. Yang keempat, dibenarkan kerana nak minta fatwa. Sebab apa? Dalam hadis pernah Hindun, isteri kepada Abu Sufyan, mari jumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni kerkuk. Boleh tak aku nak ambil harta dia untuk nafkah aku? Maka Rasulullah kata, boleh ambil untuk perkara yang makruf bagi kamu. Apa yang hak kamu dan juga hak anak-anak kamu. Maka Nabi tak larang Hindun. Maka di situ kata ulama untuk minta fatwa tak apa. Yang kelima, kerana nak minta pertolongan pada menghilangkan maksiat. Boleh. Contoh, kita tengok rumah tu memang tempat pusat maksiat. Ngisap dadah rumah tu, tempat berzina rumah tu. Maka kita pun minta tolong orang kampung. Pergi cerita orang kampung ni, rumah ni gini-gini. Kalau orang dalam rumah tu tahu, dia suka tak? Tak suka. Tapi kerana pertolongan untuk menghilangkan maksiat, maka tidak menjadi masalah. Yang keenam, kata para ulama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang yang menzahirkan maksiat dia. Orang yang menzahirkan maksiat dia, maka tidak menjadi masalah. Kita cerita tentang maksiat dia. Wan namimati, dan juga namimah. Namimah ni benda. Namimah ni ngadu domba. Orang Terengganu panggil ngacung. Batu api. Bahasa moden sikit, batu api. Mengadu domba. Orang Terengganu mudah je, ngacung. Benda pindah. Aku bukan nak cerita sangat kamu ni, cuma aku lama dah tak puas hati sebab dia cerita burukmu pun ke aku. Ngadu domba. Nabi kata, la yadkhulul jannah an-namimah. Tak, la yadkhulul jannah namamun. Tidak masuk syurga orang yang ngadu domba. Allah, jaga-jaga dah. Ni salah satu daripada dosa-dosa besar. Masalah kita kena faham lah, ngupak dosa. Cuma ulama khilaf dosa besar ke dosa kecil. Haram. Cuma ulama khilaf dosa besar ke dosa kecil. Adapun namimah haram tanpa khilaf dosa besar. Jaga molek ucapan kita ni. Wal kazib, dan juga nipu. Nipu ni iaitu kita sebut benda yang mukhalafah dengan waqi'.
tu nipu. Kita sebut benda yang bersalahan dengan perkara sebenar, tu panggil nipu. Cuma ulama kata kita boleh nipu dalam 3 masalah. Ada 3 tempat kita boleh nipu. Benda 3 tempat. Pertama, kita boleh nipu dalam peperangan. Dalam peperangan boleh nipu. Dalam peperangan dibenarkan nipu. Yang kedua, dibenarkan nipu, kata para ulama, dalam nak mendamaikan 2 orang sahabat yang berbalah. Dalam nak mendamaikan. Tapi kodoh-kodoh patuk je lah. Ni kok, dia pergi tambah cerita tu, bukit terbang. Pada padang lah. Yang ketiga, kerana nak menipu seorang suami terhadap isteri. Tapi bukan kerana nak nikah seorang lagi. Jangan salah faham. Maksud menipu seorang suami kepada seorang isteri ni, kan isteri kan, orang puan ni kerja dia cari nyakit orang. Ni orang puan jangan marah, ni orang puan lain. Orang puan jangan marah. Orang puan kan kalau udang dia buat kerja kan, dia kerja pelik-pelik. Bang, sedap tak masak, saya masak ni? Tok lelaki kan kalau kata tak sedap, tengok periuk gatung seminggu gatung. Dah lah kuarantin, nak pergi kedai makan tak boleh dah. Periuk pula gatung seminggu, lapar. Ya, sudah alhamdulillah. Nak orang mana? Bini belajar ni kes kuarantin ni je. Kes kuarantin ni je bini belajar masak. Kalau tak kuarantin ni, bini tak belajar masak sekarang. Masak Maggi pun rasa payah-payah je. Rupa-rupa tukar. Rasa payah-payah je. Tok lelaki tanya, bini tanya, bang, sedap tak? Sedap. Dosa tak? Tak ada masalah. Sama ke ulama kata, kalau contoh tok lelaki, bini tanya tok lelaki, bang, abang ada sayang orang puan lain tak selain saya ni? Kan kenang-kenang orang lain, cabar cakap oleh. Cari nyakit kamu. Lepas tu tok lelaki pun kata, haduk, dia ada lelaki ada pun nak terpasang seorang ni. Dah dosa tak? Tak dosa. Sama juga orang hok madu poligami. Bini tua tanya, baik, saya masuk ke hok muda masuk sedap? Awak lah masuk sedap. Biar hok muda sedap pun. Ulama kata tak apa. Ni jangan puan jangan marah. Nak suruh cerah mata pagi-pagi. Depan cerah belakang sebut bab ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puan jangan marah dah. Gurah. Wasyatmi, dan juga memaki. Wasabbi, dan juga mencela. Sama je syatbi, sabbi ni, mencela dan memaki. Wala'ni, dan melaknat. Laknat ni satu dosa besar. Sebab apa? Laknat ni kita minta Allah Ta'ala menjauhkan rahmat dia daripada seseorang. Besar laknat ni. Jangan buat gurau. Moga-moga mu kena laknat. Jangan buat gurau gitu. Wa ghairiha, dan selain daripadanya. Wa ma'asil aini, dan daripada maksiat mata. Mislun nazari ila nisa'i wa ajnabiyat, melihat pada perempuan yang ajnabi. Hak ni semua orang tak terlepas. Tak kira ustaz, tak kira orang awam, tak kira penuntut ilmu, semua. Allahu akbar. Ujian besar. Tak tubik rumah ni dalam ni handset ni, masya-Allah. Ujian besar. Allah. Wan nazari al-aurat, dan juga memandang terhadap aurat. Wan nazari bistihqari ila al-muslim, dan memandang dengan hina, dengan pandang lekeh kepada orang Islam. Orang Islam ni orang besar, orang mulia di sisi Allah. Maka kita pandang semua orang Islam tu mulia belaka. Ulama tasawuf kata benda, pandanglah semua orang beriman itu wali Allah, melainkan diri kamu, kerana kamu tahu siapa hakikat diri kamu. Kita pandang semua orang beriman itu wali Allah, melainkan diri kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita nampak orang tu buat maksiat, tapi boleh jadi dia pernah buat satu ketaatan, yang mana ketaatan tadi Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala muliakan. Bukankah ada hadis dalam kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan secara mu'allaq, dipanggil hadis mu'allaqat, yang mana seorang perempuan yang ahli maksiat, dia ni beri minum seekor anjing. Kerana beri minum seekor anjing, Allah Ta'ala terima amalnya, dan juga Allah Ta'ala jadikan itu sebagai satu peluang untuk dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita tak tahu
Walaupun zahir dia buat maksiat, tapi hati dia mungkin boleh jadi dia pernah buat. Tapi kita kena ingat, Islam ajar kita benci maksiat. Maksiat kita kena benci, tapi bukan benci orang yang buat maksiat. Ini Allah. Tapi kita tahu selain diri kita. Sebab apa? Kita tahu hakikat diri kita. Walaupun orang zahir nampak kita pakai jubah, kita belajar agama, tapi hakikat kita dengan Allah, Allah Ta'ala tahu. Kita tahu sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah. وَالنَّظَرِ فِي الْبَيْتِ غَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ, dan juga memandang kepada rumah yang lain daripada dengan tanpa izin. Maksud dia, masuk rumah orang duduk rebek belakang. Sebab apa? Dia jadi kurang adab di situ. Sebab apa jadi kurang adab? Dia akan mudah timbul dalam hati rasa nak pelakeh. Ni duk comel rumah dia ni. Sebab tu jaga pandangan. Adab kita masuk dalam rumah orang, jangan duduk nak rebek jangan. Sebab apa? Dia akan timbul ni duk ori ni, tengok rumah aku mahal lagi. Jangan. Wal ma'asil uzuni, dan maksiat jukling. Kalistima'i ilal ghibah, seperti mendengar mengumpat. Wa ghairi dhalika minal muharramat, dan juga mendengar yang lain-lain daripada perkara yang haram. Wa ma'asil yadi, dan juga maksiat tangan. Katatfifi fil kaili wal wazni, mengurangkan pada kail sukatan wal wazni, dan timbangan. Hak ni antara benda yang haram, dosa besar, kena jaga molek daripada perkara ni. Wal khiyanah, dan juga khianat. Orang beri amanah, dia khianat. Wasariqah, mencuri. Apa itu mencuri? Mengambil harta orang lain tanpa minta izin, itu mencuri. Wasairil muamalatil muharramat, dan juga segala jual beli yang haram. Kal qatli wad darbi bighairil haq, seperti kita membunuh dan memukul tanpa hak. Tapi kalau bunuh contoh pacung kerana benda hak, benda yang betul, maka tak ada masalah. Pukul tanpa sebenar, hukum dia haram. Tapi kalau pukul tadi kerana mendidik, hak tu tidak menjadi masalah. Wa ma'asir rijli, dan juga maksiat kaki. Masyu fi si'ayatin bi muslimin, berjalan kepada mengadu domba terhadap orang Islam. Aw qatlihi, ataupun berjalan untuk membunuhnya. Aw ma yadurruhu bighairi haq, ataupun berjalan pada barang yang memudaratkannya tanpa jalan sebenar. Khulasah dia, kesimpulan dia, apa sahaja perjalanan yang bawa kepada maksiat, asal niat nak buat maksiat, perjalanan tadi perjalanan yang haram. Wa ghairi zalika min kulli ma haruma al-mashyu ilaihi, dan selain daripada demikian itu, daripada semua benda-benda yang diharamkan daripada berjalan kepadanya. Wa ma'asil farji, dan juga maksiat faraj. Kazina, seperti zina. Wal liwat, dan juga liwat. Wal istimna, istimna ni mengeluarkan mani. Orang ni panggil apa ni? Onani ni haram. Onani ni haram. Melainkan wal istimna'i bil yadi, mengeluarkan mani dengan tangan. Sebab ulama sepakat, majoriti ulama kata istimna seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi, istimna dengan tangan adalah haram, melainkan dua, tangan suami, tangan isteri ataupun tangan hamba. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Jadi ulama kata onani hukumnya haram, melainkan di atas jalan isteri ataupun hamba. Hamba dak timbul lah, jadi isteri. Wa ghairiha min ma'asi falji, dan juga sekalian daripada maksiat-maksiat faraj. Wal ma'siyatu bi kulli badanin, dan sekalian maksiat pada sekalian badan pula ni, iaitu benda kal uquqi lil walidain, derhaka pada kedua mak ayah. Allah, apa itu derhaka pada
mak ayah. Ulama kata derhaka ni dak menunaikan hasrat mak ayah dalam perkara harus. Kalau perkara makruh, perkara haram tak apa. Ni perkara harus. Kalau perkara tak ada, perkara wajib, terlebih lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal firari min az-zahfi, dan lari daripada peperangan, wa huwa min al-kaba'ir, daripada dosa-dosa besar. Lari daripada peperangan ni dosa besar. Wa ghairi ma zukira, dan selain daripada barang yang disebut, mislu qati'atir rahim, daripada seperti memutuskan rahim. Memutuskan rahim ni benda, memutuskan silaturahim. Dia ada beza silaturahim dengan ukhuwah. Silaturahim dia kait dengan hubungan rahim, hubungan adik-beradik. Itu silaturahim. Adapun ukhuwah dia berkait dengan sahabat-sahabat, jiran-jiran. Wa zulmin nas, dan juga menzalimi manusia. Wallahu muwaffiqu wal mu'inu lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قنوت الشافعية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم. Maka khatamlah kita risalah jami'ah dengan huraian yang begitu ringkas. Ni bukan panggil ngaji ni panggil daurah je ni. Ngaji dak panggil gini. Anak ngaji kitab risalah jami'ah ni ramai guru. Antaranya Ustaz Nazim, antara lagi Syekh Tariq. Anak khatam kitab ni dengan Syekh Tariq. Syekh Tariq pada 23 bulan 2 2017 khatam dengan Syekh Tariq di Bait Ittihad Sudan, masa ngaji di Khartoum Sudan. Jadi moga-moga Allah Ta'ala berkati. Sebelum kita tutup majlis ni, kita baca dulu Fatihah dan doa. Moga-moga Allah Ta'ala berkati. Al-Fatihah. Soalan dah. Soalan bagi khunsa ghairu wadih. Gimana kalau dia pergi buang salah satu dari kemaluan dia? Adakah dia jadi salah satu contoh yang lelaki? Sebagai contoh, dia pilih untuk jadi lelaki, jadi dia buang yang perempuan. Masalah ni anda lupa. Anda kena cek balik dah. Anda hutang dulu masalah ni. Hutang tu anda jawab bila, tengoklah bila-bila. Anda tak ingat masalah ni. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh terangkan beza iman kepada Allah dengan yakin kepada Allah? Iman dengan yakin ni hampir-hampir je. Semuanya meletakkan kepercayaan kepada Allah dalam diri. Cuma iman lebih umum daripada yakin. Allah a'lam. Ustaz, boleh ke ribah kepada orang kafir? Sebahagian ulama kata dibenarkan. Kerana ribah hanya berkait dengan orang Islam. Atas satu qaul di kalangan para ulama. Allah a'lam. Selanjutnya, Ustaz, kalau kita duk mengata ke orang gila, dosa dok kata dia, tapi dosa dok buatan kita hak mata. Perbuatan masalah kutuk orang gila sebenarnya tak dilarang oleh sebahagian ulama. Sebab apa? Kerana orang gila dia tetap hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap makhluk Allah. Yang jadikan dia gila bukan kehendak dia, tapi ketetapan Allah terhadap diri dia. Bukan dia minta benda tu, tapi Allah Ta'ala tetapkan. Dan dia sudah jamin syurga. Kita hak dak gila ni sebenarnya buat kerja gila atas dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Soalan seterusnya panjang sikit. Ustaz, saya nak tanya pasal syarat sah salat. Tahu dan menghadap kiblat. Adakah kita perlu betul menghadap kiblat ataupun tak merasa kita tidak betul-betul menghadap kiblat?
Sebab situasi saya adalah di mana orang yang solat di luar masjid menghadap kiblat yang tak sama dengan orang yang ada dalam masjid. Ya gini, mazhab Syafi'i mensyaratkan kiblat tadi betul-betul ain Kaabah. Ini betul-betul ngadap Kaabah. Adapun mazhab Maliki jihah Kaabah, maknanya arah Kaabah pun sudah memada. Jadi kalau bagi mu'tamad mazhab Syafi'i, hukumnya tidak sahih. Tapi kalau melihat kepada keperluan apa semua, tidak salah kita taklid kepada mazhab Maliki. Wallahu a'lam. Sambungan tadi, dan saya ada dengar bahawa ada pendapat solat masih sah selagi tak membelakangi kiblat. Adakah pendapat ini wujud? Dia bukan, wallahu alam, anda aja dengar pendapat tu. Kita tidak menafikan sebab mungkin ada benda kita terlepas pandang. Wallahu alam, anda tak tahu. Tapi setakat anda mengaji dalam mazhab Maliki, boleh jihad Kaabah. Contoh, ia kiblat gini tapi kita straight. Boleh tak? Boleh. Pada mazhab Maliki sah. Jadi kita ambil pendapat mazhab Maliki lah. Soalan seterusnya, orang gila, kalau dia ni dulu sebelum gila banyak buat dosa besar, adakah dia dijamin syurga? Tak. Kerana sebelum dia mukallaf, kalau dia ahli syurga sebelum dia mukallaf. Tapi kalau lepas dia sudah menjadi mukallaf, dia buat maksiat, kemudian dia gila, dosa yang dia buat sepanjang dia buat maksiat tu akan dipertanggungjawabkan walaupun dia gila. Ada soalan dah? Soalan mai. Ustaz, kalau dapat wang pasang cukup nisab dikenakan zakat dah. Tu pun hutang. Tu dah ingat. Wallahu alam, benda yang kita dah ingat. Ini ada pesanan pada semua. Kita kalau jadi guru, jadi ulama ke, jadi orang ngajar ke, benda yang kita tak tahu, jangan malu ke bawah. Wallahu alam. Guru kami pesan semua, guru anak pesan semua pada anak, at-taqwa khairum minal fatwa. Takut berfatwa lebih baik. Takut pada Allah lebih baik. At-taqwa khairum minal fatwa. Takut pada Allah lebih baik daripada kita berfatwa. Jadi ana minta maaf lah sepanjang tempoh nang majlis, nang hari kita daurah ni, kalau ada kesilapan benda-benda, ada kasar rasa, ada kurang mana-mana, semua moga-moga semua daripada kita mendapat kebaikan, dapat rahmat daripada Allah. Ada permintaan sahabat untuk sambung kitab sebab kuarantin bersambung, nak minta sambung kitab dia tu Muqaddimah Hadramiyah. Tapi waktu biar nak mikir dululah, sebab nak tengok sambutan setakat mana. Sebab tengok risalah jamiah ni awal-awal je mangap belaka, lepas tu kat rung. Jadi kurang. Ada minta supaya nak baca Muqaddimah Hadramiyah. Sebenarnya kalau 2 minggu sempat je, tapi syarat mesti baca pagi petang lah Muqaddimah Hadramiyah. Sempat kata, cuma ana nak tengok ana istikharah dulu tengok warna. Tapi tengoklah kalau ramah hok minta nak sambung Muqaddimah ataupun Minhajul Talibin ke, mana tahu. Kita tengok balik lah mana-mana, ana mikir balik. InsyaAllah pentadbiran Darul Ihsan akan maklumkan balik. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.